InsyaAllah kita mula Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita mengadakan satu majlis untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain. Satu majlis yang insya-Allah akan membawa barakah kepada kita, insya-Allah. Boleh dengar, insya-Allah. Boleh dengar. Baik, alhamdulillah, kita mulakan majlis kita dengan kita memperbaharui niat kita, kita tajdid iman kita, yang sebagaimana yang disarankan, yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sentiasa memperbaiki iman kita. Tajdid imankum, kamu perbaharuilah iman kamu, dan kemudian kita sama-sama bersyahadah, insya-Allah. Sama-sama kita bersyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat dengan kasih sayang kita kepada dia, yang kita sama-sama membina satu perasaan sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnahnya. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah. Kita merasakan diri kita lemah dan hina. Kita merasakan diri kita ini amat memerlukan kepada pertolongan Allah, memerlukan kepada taufik Allah, hidayah Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah kelemahan kami, ampunkanlah kehinaan kami, ampunkanlah kejahilan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala rawasib jahiliyah, segala perkara-perkara jahiliyah yang ada dalam hidup kami. Ampunkanlah segala kezaliman yang ada dalam hidup kami.
Ya Allah, janganlah kau jadikan kehinaan kami, kejahatan kami, dosa kami. Janganlah ya Allah jadikan kezaliman kami sebagai perkara yang menghalang hidayahmu, yang menghalang taufikmu, yang menghalang segala ma'unahmu, karamahmu, dan barakahmu dan rahmatmu ya Allah. Bantulah kami untuk mendekatkan diri kami dengan kehidupan yang kau redai ya Allah. Radina billahi rabba wa bil islam bidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita minta pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan dosa kita, kelemahan kita, dosa umat pada hari ini menjadikan terhalangnya hidayah pada kita semua, terhalangnya taufik kepada kita semua insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan bersikap teguh di atas kebenaran. Setiap ketika terutamanya di akhir-akhir zaman ini, kita dah berbincang pada malam tadi, pagi semalam, iaitu berkenaan dengan bagaimana masalah yang paling besar dihadapi oleh mereka yang beriman, yang beramal. Beriman, beramal. Mereka yang ada kesedaran, iaitu untuk istiqamah. Setelah kita ada sedikit kesedaran, kita ada sedikit iman, mula nak beramal, mula nak menghayati amal kita, maka perkara yang menjadi masalah kita ialah istiqamah. Jadi istiqamah ini ialah merupakan salah satu perkara yang lahir apabila amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Salah satu sebab kita tidak boleh istiqamah, bila amalan itu tidak ikhlas, amalan itu ada cacat cela dari sudut syariatnya, maka Allah tidak terima. Bila tidak terima, maka sudah tentulah Allah melepaskan amalan itu tanpa bantuannya, maka susahlah kita nak mendapat istiqamah. Kita tak dapat istiqamah melainkan kita mendapat hidayah Allah. Maka setelah kita menjaga amalan kita itu dengan baik, maka Allah akan memberi hadiah kepada kita. Bila kita menjaga amalan kita ini dengan betul, secara sedar, dengan berkualiti, Allah akan bagi hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya ialah istiqamah. Istiqamah, kita boleh istiqamah. Jadi sebab itulah amalan yang barakah itu ialah amalan yang bertambah. Bertambah dari masa ke masa. Dan amalan yang bertambah itulah yang sebenarnya memberikan kepada kita kekuatan untuk beristiqamah. Dan apabila kita boleh istiqamah, maka insya-Allah kita akan mendapat hadiah yang paling besar di dunia ini. Di dunia ini, hadiah anugerah yang paling besar, the ultimate gift. Kalau orang putih panggil the ultimate gift. Kita kata hadiah yang paling besar sekali setelah seseorang itu boleh istiqamah, boleh meningkat, iaitu dia mendapat husnul khatimah. Innal a'mal bil khawatim, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sebenar itu ialah amal yang menutup. Maknanya bila kita habis keluar daripada dunia ini dengan amalan kita sebelumnya, seperti kita minta ampun ke Allah, bertaubat, kita sayang pada Allah, kita beriman pada Allah, menjaga takwa kita, meningkatkan diri kita, maka setelah berjalan amalan itu, memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan zahir kita, amal hati kita baiki, amal zahir kita baiki, maka Allah bagi hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya ialah husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi bila Allah memberikan husnul khatimah, alhamdulillah, maka kita telah mendapat anugerah yang paling besar di atas muka bumi ini. Hasil daripada anugerah-anugerah yang lain seperti al-iman, al-islam, al-ukhuwah, banyak nikmat-nikmat tadi. Nikmat dari banyak nikmat Allah bagi. Nikmat yang paling besar iman. Nikmat yang paling besar iman. Nikmat yang paling besar akidah yang bersih. Itu nikmat paling besar. Di mana dengan iman dan akidah yang bersih, kita akan berjalan menuju kepada Allah. Dan hadiah yang paling besar, hadiah yang paling besar, anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di dunia ini, ialah husnul khatimah. Kita mendapat kematian yang baik, kesudahan yang baik. Sebab tu kita kena sentiasa minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka an husnul khatimah, ataupun Allahumma khtim alaina, ya Allah, husnul khatimah, bi husnul khatimah.
Jadi insya-Allah pada hari ini, dan kita telah berbincang apa yang menghalang kita untuk istiqamah ni. Apabila amalan tidak ada barakah, apabila amalan tidak meningkat, amalan tak meningkat, maka dia tidak boleh nak istiqamah. Susah nak istiqamah lah macam itu. Jadi nak sebut sini, apakah yang menyebabkan amalan tidak meningkat? Faktor pertama amalan tidak meningkat, kita melakukan amal dengan keadaan lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus hubungan kita dengan Allah. Semayang. Bukan tak semayang, tapi semayangnya lalai. Puasa, tapi puasanya terputus. Zikir, baca Quran, tapi baca Qurannya terputus daripada Allah. Kita tak rasa apa-apa. Kita tak merasai kita diperhatikan oleh Allah. Kita tidak merasai bahawa kita sedang bercakap dengan Allah. Terputus, hati kita terputus. Maka itulah lalai. Dan apabila kita lalai, maka pada ketika itu maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih akan memberikan kepada kita satu hadiah yang lain, iaitu kita mula rasa jemu. Allah bagi jemu lah. Sebab kita tak mau kepada dia. Kita sembahyang kerana yang lain, kita puasa kerana yang lain, maka Allah tak terima. Allah tak nak ada syirik. Jadi sebab tu kita kena bebaskan diri kita daripada kelalaian. InsyaAllah Al-Ghaflah kita akan bincang lagi. Tajuk Ghaflah ni besar. Kita akan bincang tajuk lalai ini. Dan kita telah berbincang semalam, dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung lagi perkara yang penting untuk kita teguh di atas kebenaran ini, atas kebenaran Allah ini, iaitu kita al-istimrariyah, iaitu kita istimrar, kita berterusan fil amal, dalam amal yang al-haq ini. Maka kita telah menyatakan bahawa salah satu perkara yang penting untuk kita istimrar itu ialah kita memahami akan apakah dia itu maratibul amal. Apakah itu maratibul amal? Maksudnya maratib amal. Maratib amal ni peringkat-peringkat amal. Ini penting. Kalau kita faham peringkat-peringkat amal ini, maka insya-Allah barulah kita akan dapat memahami bagaimana kita nak meningkat. Kemudian lepas tu menyusun amalan kita. Kalau tidak, amal kita tak tersusun. Bila amal tidak tersusun, maka kita pun kelang kabut. Masa sepatutnya sembahyang, kita tak sembahyang. Masa sepatutnya Quran, kita tak Quran. Masa sepatutnya puasa, kita tak puasa. Dah habis bulan Syawal, baru teringat nak puasa 6. Dah habis bulan Syawal dah. Aku tak puasa 6 lagi. Macam itu kan. Dah habis bulan Syawal, dah habis. Jadi ini kita kena rasa begitu. Dan Allah gambarkan di dalam surah Al-Insyirah ayat 7, fa iza faraghta fansab. Iaitu maka apabila kamu telah selesai membuat sesuatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk buat satu urusan yang lain. Ya, sebab itulah untuk kita benar-benar teguh di atas kebenaran, di atas Islam, di atas perjuangan Islam ini, maka kita mesti ada satu sifat disebut muhasabah. Mesti ada muhasabah. Mesti ada merancang. Sesiapa yang gagal untuk merancang amal dia, maka dia merancang untuk gagal dalam amal dia. Siapa yang tak rancang, maka dia rancang untuk gagal. Ada satu kata-kata hikmah. Sekiranya saya diberi umur 70 tahun. Saya diberi umur 70 tahun. Maka saya akan menggunakan 50 tahun untuk merancang dan meningkatkan hidup saya. Maknanya daripada 70 tahun tu, 50 tahun tu kita merancang, menyusun, memperbaiki perancangan kita, menyusun sehinggalah sampai kita nak menyampai kepada tahun yang akhir. Maknanya merancang ni besar. Menyusun ni besar. Sebab kita bukan saja nak beramal, kita nak teguh dengan amal. Kita bukan saja nak beramal, kita nak meningkat dengan amal. Kita bukan saja nak amal, kita nak dapatkan istiqamah tadi sampai mendapat husnul khatimah. Kalau tak, kita susah nak dapat. Sebab tu ramai orang gagal. Inilah satu muhasabah untuk kita pada hari ini.
Maka amalan yang akan datang dalam hal ini, amalan kita pada hari ini, mestilah lebih baik daripada amalan-amalan kita sebelumnya. Jadi sebab tu kita kena minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam. Kena minta selalu. Kadang-kadang saya hantar pada tuan-tuan perempuan siapa yang kadang-kadang sempat tu, saya hantar lah kan. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Macam tak ada apa-apa kan, macam biasa dengar kan. Tapi sebenarnya benda tu satu yang kita kena fikirkan. Tengok apa yang ada dalam hidup kita, mesti lebih baik. Kalau hari ini sama macam semalam, kita rugi. Kita rugi. Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, kita binasa. Hari itu kita binasa. Mujur tak mati lagi. Mujur kita masih hidup, boleh perbaiki. Kalau katakan hari itu hari akhir kita, Allah izin hari akhir, maka binasa kita. Hari ini lebih buruk daripada semalam. Hari ini sama macam semalam, sama aja. Maka kita tertipu. Kita tertipu. Kita terpedaya dengan dunia. Dunia dah tipu kita dah. Tuan-tuan perempuan, penipu paling besar ialah dunia. Paling besar. Dan kitalah orang yang paling kerap ditipu oleh dunia. Kan? Seolah kita tidak berfikir. Seolah kita tidak belajar dari kelemahan dan kesalahan kita. Saya bagi satu contoh. Katakanlah kita kenal seorang ni, namanya Ah Chong. Katalah kita kenal nama dia Ah Chong. Dia ni memang penipu. Penipu besar. Dan dia pernah tipu kita yang mengakibatkan kerugiannya, kan? Kerugiannya rumah kita kena jual. Rumah kita kena jual. Dia tipu kita sampai rumah kita kena jual. Acong ni. Agak-agaknya kita akan ditipu lagi tak? Oleh Acong. Kita kata, tak tipu lah. Pertama cukup lah kan? Tiba-tiba kita kena tipu lagi sekali. Tanah kita pula kena jual. Tanah kita kena jual. Rumah kita kena jual. Tanah kita kena jual. Agak-agak kita kena tipu lagi tak dengan Acong? Takkan kena tipu lagi. Takkan kena tipu lagi. Takkan kena tipu lagi. Tiba-tiba dia tipu kita. Anak-anak kita dia tangkap. Dia jual anak-anak kita pula. Dia jual anak kita. Keluarga kita dia ambil, dia jual. 3 kali kita kena tipu dengan Acong. Agak-agak apa jadi kat kita? Kalau kita jumpa orang yang macam itu, membenarkan, membiarkan dirinya ditipu 3 kali oleh penipu paling besar. Semua orang tahu, satu kampung tahu Acong ni penipu. Dan dia dah tipu kita. Pertama dia tipu rumah kita kena jual. Kita duduk dekat pondok je, dekat dalam tanah kita. Dia datang lagi begini, tanah kita pula kena jual, kena tipu. Kenipu yang kali 3, anak-anak kita pula. Dia ambil, dia rampas, dia jual pula anak kita. Dia tipu lagi sekali. 3 kali kena tipu. Adakah kita boleh sampai peringkat tu? Tuan-tuan rahmati Allah SWT, hari ini dunia menipu kita lebih daripada Acong. Banyak yang ditipu. Antaranya apa? Kita kata hidup kita lama lagi. Hidup kita lama lagi. Kita ingat hidup kita sampai 100 tahun. Semalam kemarin keluar dalam berita seorang yang paling tua di Kelantan, umurnya 120 tahun, mengambil vaksin. Tak ada apa-apa pun, sihat, okey sebagainya. Tak apalah. Jadi kita kata, aku pun mungkin boleh hidup 120 tahun kot. Tiba-tiba besok mati. Kita dah bajet dah 120 tahun nak hidup. Tiba-tiba besok mati. Tidakkah kita kena tipu? Kita kena tipu dengan dia, dengan dunia ni. Kemudian kita ingat, kan, harta yang ada kat dunia ni lah segala-galanya. Pekerjaan kita lah segala-galanya. Pekerjaan kita lah segala-galanya. Maka kita bekerja siang malam, pagi petang, tak kira halal haram. Kenapa? Nak dapatkan nafkah kita, harta kita. Tengok-tengok kena tipu. Harta kita tu sebenarnya bukan kita punya, orang punya. Siapa punya? Yang ada pada kat kita, yang kita makan, yang jadi najis, yang kita pakai, yang lusuh. Itu yang ada pada kita. Yang kita naik kenderaan, yang rosak, itulah yang ada kita. Selebihnya, yang banyak-banyak tu,
waris kita punya. Tiba-tiba kita meninggalkan harta kita. Tiba-tiba harta kita meninggalkan kita. Tak kena tipu kita. Kita ingat selama-lamanya. Ingat kita bersama ni kan. Jadi sebenarnya kita dah banyak kali kena tipu dengan dunia. Banyak kali dah. Tapi kita masih lagi kena tipu. Kenapa kita kena tipu? Kerana kita tidak merancang amal kita. Salah satunya kita tidak buat muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang dia akan siapkan untuk hari akan datang, hari esok, akhirat. Bertakwalah kepada Allah. 2 kali Allah kata, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah 2 kali. Menunjukkan kita ni mudah sangat terpedaya, tertipu. Mudah sangat lupa hari akhirat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, amat halus pengetahuannya tentang apa yang kita perbuat. Jadi nak sebut kat sini kan, kenapa kita tidak boleh memahami akan amal ini dengan betul? Kerana kita tidak muhasabah dan kita tidak memahami maratibul amal. Kita tidak memahami maratib amal, peringkat-peringkat amal. Dan apabila kita tidak faham akan maratibul amal itu, maka jadilah kita orang-orang yang tidak menyusun amal kita. Tajuk ni panjang tuan-tuan. Sebab saya gabungkan beberapa tajuk, saya gabungkan sekali. Ini untuk kita sama-sama mentarbiah diri kita insya-Allah di akhir zaman, supaya kita boleh teguh. Sebab apa tuan-tuan penting sangat tajuk ni? Kerana kata Nabi, sesiapa yang tak mempersiapkan imannya, yang tidak mempersiapkan amalnya, maka bila datang Dajjal, dia pasti gagal. Dia pasti terpengaruh dengan Dajjal. Pasti. Bila sampai matahari terbit sebelah barat, dia pasti gagal. Tidak berguna imannya, tidak berguna amalnya. Ini tajuk ni. Ini tajuk saya nak buat ni. Ini hasil daripada hadis Nabi, peringatan Nabi. Kita nak tengok satu-satu. Tajuk ni cukup penting tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah yang pertama sekali ada tahap-tahap amal yang para ulama kita telah menyatakan di dalam beberapa bahagian yang kita boleh gabungkan. Antaranya kita nak sebut satu-satu. Yang pertama sekali, apakah maratib amal yang pertama? Apakah maratibul amal yang pertama, tuan-tuan? Bila kita dapat Islam, bila kita masuk Islam, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mengucap di kalimah syahadah, bila kita masuk Islam, apa amal pertama? Orang kata tentulah sembahyang, tentulah puasa lepas tu, kan? Zakat, haji, kan? Tentulah tu, itulah. Itu adalah amal yang difardukan, kita menjadi tiang-tiang Islam. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak sebut setengah perkataan tu dengan tepat. Ayat pun kadang tak boleh baca sebab gigi saya ni kena ikat dia. Kena ikat kerana dia nak, insya-Allah dalam rawatan sekarang, tengah rawatan. Saya punya gusi sikit, ada masalah sikit, insya-Allah. Saya minta maaf, kadang-kadang bahasa saya tu dia tak tepat lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tidak boleh beramal tadi? Sebab kita, apakah maratibul amal nombor 1? Maratibul amal nombor 1 setelah kita masuk Islam bukan sembahyang. Walaupun sembahyang tu lepas syahadah, sembahyang rukun Islam yang pertama, itu betul. Rukun Islam yang ketiga ialah puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kan? Ini semua tahu. Tapi maratibul amal, dan sudah amal yang pertama sekali setelah kita beriman, setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, setelah kita mendapat hidayah Allah ini, ialah kita islah diri kita. Kita memperbaiki diri kita. Islahun nafs. Nombor 1, amal yang pertama sekali yang menyebabkan kita kata kita ini tak boleh nak meneguhkan diri kita di atas kebenaran ini, kita beramal tapi beramal tidak islah,
tidak berlaku pembaikan diri kita. Tidak berlaku peningkatan diri kita. Kita beramal tapi kita tidak bertambah dekat dengan Allah. Kita beramal tapi iman kita tidak meningkat. Kita beramal tapi akal kita semakin buntu. Tidak tertingkat akal kita, tidak tertingkat hati kita. 3 perkara saya sebut tu kan. Kita kata kunci-kunci peningkatan di dalam tarbiyah Islam. Yang pertama, dari sudut tasawur, akal kita, kefahaman kita, gambaran kita tentang apa yang berlaku di dunia ni dan sebagainya. Ilmu, kefahaman kita, kesedaran kita. Tasawur ni termasuk kesedaran. Gambaran kita tentang apa yang ada. Hidup kita, Islam, sebagainya. Yang kedua, syuur, rasa hati kita, perasaan kita mesti menyentuh hati kita. Hati kita mesti berubah. Akal kena meningkat, hati kena meningkat. Dan yang ketiga, mas'uliyah, kemampuan kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, peranan kita meningkat, mas'uliyah kita. 3 benda ni. Maknanya kalau kita melihat 3 perkara ni mesti meningkat. Maknanya amal pertama setelah kita masuk Islam ialah islahun nafs. Kita memperbaiki diri kita. Jadi sebab tu bukan setakat sembahyang, tapi sembahyang yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukan setakat puasa. Puasa yang menghidupkan kita, mendekatkan lagi dengan Allah, mendekatkan lagi dengan akhirat. Bukan setakat bekerja yang menjadikan kita lebih kuat perjuangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham ni. Yang ni tak ada di dalam pelajaran sekular hari ni, tak ada. Dalam dasar pendidikan mana-mana negara tak ada. Bahawa yang pertama bukanlah lulus exam. Semalam kemarin kita dapat keputusan SPM. Ada anak-anak yang berjaya, alhamdulillah, tahniah lah. Ada anak-anak yang tidak berjaya, jangan putus asa, teruskan. Sebab SPM bukan segala-galanya. Tapi dalam silibus kita tidak ada. Walaupun dia menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada menyatakan bahawa Al-Quran dan hadis itu hanya akan bermanfaat kepada dia, menjadi ilmu yang bermanfaat sekiranya dia beramal dengannya. Beramal dengannya. Dan amal ni maknanya apa? Yang meningkatkan dirinya dengan Allah. Ini satu benda yang orang tak faham, terutamanya di akhir zaman. Dulu faham, sahabat-sahabat faham. Sebab tu sahabat-sahabat dulu dia baca Quran, dia baca Quran, dia tadabbur, baca Quran, dia tadabbur. Kan? Dan kemudian dia hafal Quran 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat kan. Hafal 10. Barulah dia boleh menghayati, hadam, digest, sehingga dia boleh menyampaikan, boleh mendokong Al-Quran sampai peringkat dia mempertahankan Al-Quran, mati kan, mempertahankan Al-Quran. Jadi kenapa? Kerana mereka faham tugas pertama, amal yang pertama yang kita kena buat di akhir zaman, kita nak kena lebih lagi faham. Dajjal nak keluar ni bukanlah sembahyang, tapi sembahyang yang meningkatkan diri kita. Sembahyang yang memberi kesan kepada hati kita. Solat, kita rasa ya Allah, ya Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca tu dengan sepenuh hati kita. Walaupun kita sembahyang tu kita rasa kan tak banyak lah, macam orang lain boleh sampai 1000 rakaat, 100 rakaat. Kita sembahyang mungkin 2 rakaat aja. Tak mampu nak sembahyang banyak-banyak. Tambahan bila umur dah meningkat, tak mampu nak sembahyang banyak. Dulu boleh lah, muda-muda dulu kan, malam-malam 100 rakaat, 100 rakaat. Boleh ke ustaz sembahyang 100 rakaat? Boleh. Ada ke orang sembahyang 100 rakaat satu malam? Ada. Kalau gitu dia sembahyang laju-laju ke? Tak tidur ke? Tak. Macam mana boleh sembahyang 100 rakaat tanpa laju-laju, tanpa tidur kan? Macam mana nak sembahyang macam tu? Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kita nak hafal Quran perlukan 30 hari. Satu Quran tu 30 juz
30 hari baru boleh hafal, boleh baca Quran. Ada orang baca Quran dalam masa 1 jam dia boleh habis. Kenapa? Bukan dia baca laju, tetapi Allah berikan kepada dia melipat masa. Masa tu dia lipatkan padanya. Dia baca dengan baik, tartil, kan? Seolah-olahnya masa tu dia freeze. Allah lipatkan masa. Dia freeze. Allah freezekan masa tu. Bahasa kita hari ni, freeze. Allah bekukan masa. Dia baca habis, baru sejam, khatam. Dia bukan baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Bukan laju je tak. Dia baca macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan dia baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia siap tadabbur lagi. Dia boleh rasa lagi. Habis Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surah An-Nas. Habis-habis Sadaqallahul Azim. Dia buka-buka. Baru 2 jam. 2 jam. Macam mana dia boleh baca 2 jam? Allah memberikan kepada dia kenikmatan. Kenikmatan. Dalam masa 2 jam dia boleh dapat seolah kita ni 1 bulan. Dilipatkan masa. Ini karamah Allah bagi. Tak mustahil. Ada orang semayang. Allahu Akbar. Dia semayang. Ada seorang hamba Allah. Bukan saya hamba Allah. Nanti kan cakap, wah Ustaz Nur Azman pula. Bukan, orang lain. Saya cerita orang lain, bukan saya. Dia semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mula baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia diam. Menangis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipuji Allah. Ya Allah, segala puji pada Engkau ya Allah. Menangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis. Maliki yaumiddin. Menangis. Saya esak sampai habis. Kemudian dia baca suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibaca kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dibaca dengan tartil. Sampai beberapa juz dia Allahu Akbar di rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Menangis. Dia punya rukuk sama lebih kurang dia punya berdiri tadi. Tidak, berdiri tadi. Dan dia kata apa? Dia kata aku tak akan bangun daripada rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia merasai kebesaran Allah, keagungan Allah sebagainya, menikmati rukuk berjam-jam. Kalau kita berjam lama sehinggalah dia merasakan bahawa Allah suruh dia i'tidal. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia pun baca doa, dia pun baca tasbih, zikir. Waktu Allahu Akbar, lama semayang dia. Dia dapat semayang banyak rakaat. Kan banyak rakaat, puluh rakaat, ratus rakaat. Kan? Tengok-tengok habis-habis, cukup-cukup lebih kurang setengah jam ataupun 45 minit sebelum buka sebelum masuk subuh. Kan? Kita kata macam mana boleh macam itu? Ini Allah bagi. Allah nak bagi, Allah freezekan masa. Dia menikmati solat dia. Jadi maknanya bukan solat sahaja, bukan puasa sahaja, bukan Quran sahaja, tetapi kita nak mengislahkan diri kita. Itu yang lebih penting. Jadi sebab tu amal, maratibul amal yang pertama, sebelum kita cerita pasal macam mana kita nak mengalahkan jahiliyah, mengalahkan musuh, mengalahkan Zionis, mengalahkan Dajjal bersama dengan tentera-tentera Al-Mahdi, nak menjadi Taifah Mansurah bersama dengan Al-Mahdiyin,
Jangan cerita pasal perjuangan kalau kita tak baiki diri kita. Kalau kita tidak islah diri kita. Ini amal yang pertama sekali. Jadi setiap amal yang dilakukan sebenarnya lah untuk memperbaiki diri. Barulah kita semakin kuat, semakin kuat. Bukan semakin kita tahajud, semakin kita letih. Semakin baca Quran, semakin kita boring. Semakin kuat, semakin kuat. Ini rahsia. Orang yang nak meneguhkan diri faham. Satu yang melucukan apabila seseorang itu berteriak, hancurkan tagut, jatuhkan syaitan, jatuhkan sekian-sekian. Tegakkan hudud, tegakkan hukum Allah, cakap menjerit, habis suara, habis. Tegakkan syariat Islam, tegakkan khilafah Islam. Tetapi solatnya pun miss. Semayang subuh jamak sekali dengan duha. Quran tinggal, tak baca dah. Tak tahu pun baca Quran. Tapi duk cakap hebat. Demonstrasi ratus ribu, juta turun. Tetapi semayangnya khusyuk pun tidak. Ini perkara yang berlaku pada hari ini. Sebab dia melihat amal tu sembahyang aja. Amal tu puasa aja. Dia tidak melihat bahawa amal itu sebenarnya lah islahun nafs. Tujuan amal tu nak baiki diri dia. Nak tingkatkan diri dia dekat dengan Allah. Tingkatkan dirinya supaya lebih baik daripada sebelumnya. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kita ni sebenarnya dah hidup di zaman mulkan Jabbariyah ini. Dah daripada sejak lahir. Bukan sejak lahir, daripada sejak mak ayah kita lagi dah mulkan Jabbariyah dah. Kita tak tahu hakikat tarbiyah yang sebenar. Nabi SAW menggambarkan, singkat aja dia kata, siapa-siapa yang hari ini sama macam semalam, sesungguhnya dia rugi. Rugilah. Kita berlalu masa tapi kita tidak meningkatkan diri kita, rugilah. Siapa-siapa yang hari ini lebih teruk daripada semalam, binasa. Siapa-siapa yang hari ini sama pun, sama lebih kurang sama semalam kan. Maka dia tertipu. Rugi, tertipu. Allah menggambarkan dalam surah As-Saff. Mari kita tengok apa Allah bagi teguran pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Tuan-tuan tak tersentuh ke hati kita tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai orang-orang yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan janji Allah, yang yakin dengan syurga Allah, yang yakin dengan neraka Allah. Wahai orang yang yakin dengan Al-Quran, wahai yang yakin dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapakah kamu bercakap sesuatu yang kamu tidak berbuat? Mengapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Besar kebencian Allah. Kabura maqtan 'indallah. Besar kebencian Allah kepada mereka yang bercakap tapi tak buat. Subhanallah. Kenapa Allah tegur kita begini? Kerana kita faham amal tu sekadar buat aja, sekadar ibadah aja, tapi tidak memperdulikan
Peningkatan diri, kita tak kisah, kita biasa, tak ada rasa apa-apa. Kita rasa tak apalah. Aku dah semayang dah, aku dah puasa dah, aku dah pergi haji. 10 kali aku dah pergi haji. Tiap-tiap tahun aku pergi umrah. Tiap-tiap tahun aku korban. Aku dah buat semua, tapi hidup kita sama je. Daripada dulu sampai sekarang, 10 tahun yang lepas sama macam sekarang. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang yakin dengan Allah, mengapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Besar sangat benci Allah. Allah benci sangat dengan orang yang bercakap tapi tak berbuat. Ini teguran Allah pada kita, tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham bahawa amal, maratibul amal, peringkat amal yang pertama sekali bukan syahadah sahaja. Syahadah ni nak mula-mula tu, pintu masuk. Nak pintu masuk Islam, pintu masuk iman dengan syahadah. Tapi setelah kita masuk Islam, maka kita nak kena islah, memperbaiki diri kita, supaya kita bercakap apa yang kita buat, supaya kita buat apa yang kita cakap. Ini yang dibuat oleh para ulama dahulu, tuan-tuan. Kalau kita mungkin pernah mendengar Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri rahimahullah, apa dia kata? Apa sikap dia? Dia menjadi rujukan orang. Satu hari orang bertanya dia tentang hukum membebaskan hamba, tentang membebaskan budak ni, hamba sahaya ni. Dia diam. Dia diam. Dia tak jawab. Sehinggalah dia kumpul duit dia. Dia kumpul duit, kumpul, cukup duit. Dia pergi bebaskan seorang hamba. Dia bebaskan seorang hamba, baru dia bercakap. Baru dia bercakap tentang membebaskan seorang hamba macam mana. Kelebihan dia ke, dia punya hukum dia ke, baru dia cakap. Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengamalkan apa yang Allah sebut tadi, apa yang Allah firmankan tadi. Ini maksud islah. Sebab tu di akhir zaman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'ul islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Ni tuan-tuan, ni jenis sifat orang ghuraba ni. Bermula Islam dalam keadaan dagang, ganjil, asing. Kemudian selepas itu Islam jadi berkembang. Lepas tu dia kembali dagang semula untuk kali kedua. Dia akan kembali dagang semula untuk kali kedua. Kama bada, macam mana dia bermula. Islam akan menjadi dagang macam mana dia bermula. Ni zaman kita ni, fasa keempat. Fatuba lil ghuraba, kata Rasul. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dagang, yang ganjil, yang asing tadi. Beruntung mereka, kata Nabi SAW. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ghuraba? Ya Rasulullah, wa man ghuraba? Ya Rasulullah, siapa mereka ni? Ya Rasulullah, orang yang dagang, orang yang ganjil ni, orang yang dagang ganjil ni siapa? Ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Allazina yaslihun iza fasadan nas. Atau kama Rasulullah SAW. Al-hadis riwayat Imam Muslim. Mereka inilah orang-orang yang mengislah diri mereka, memperbaiki diri mereka, melaksanakan islah diri mereka, baiki diri mereka. Ketika mana manusia lain rosak, manusia lain ikut arus, manusia lain ikut iklan-iklan, ikut promosi yang ada dalam iklan, ikut apa yang ada dalam arus semasa, ikut aja. Maka mereka memperbaiki diri. Allazina yaslihun iza fasadan nas. Mereka memperbaiki diri mereka ketika mana manusia dan rosak. Al-hadis rawahul Muslim.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita keliru, tuan-tuan. Jangan kita keliru. Islam ni dah okey, settle, dah masuk Islam, tak cukup. Sebab tu saya menyeru kepada mereka yang berdakwah, kepada orang-orang yang bukan Islam, mengajak mereka kalimah syahadah. Bagus berdakwah kepada yang bukan Islam. Memang kita kena berdakwah kepada orang bukan Islam. Tetapi dakwah bukan hanya sekadar puas hati apabila mereka boleh mengucap dua kalimah syahadah. Takbir Allah Akbar, takbir Allah Akbar, takbir Allah Akbar. Kita peluk dia, bagi zakat kat dia. Tapi lepas tu kita biarkan dia. Biarkan dia. Akhirnya kembali murtad balik. Kembali murtad. Kita biarkan dia. Tidak perbaiki dia. Tidak dakwah dia dengan peningkatan. Tidak tarbiyah dia. Murtad balik. 70% kalau tak silap saya datanya. Sekurang-kurangnya anak-anak yang masuk Islam, bapa mak dia masuk Islam, dia masuk Islam, keluar Islam. Kalau tak silap saya 70% ataupun 80%. Kenapa? Sebab tidak faham. Amal bukan sekadar syahadah. Tapi amal, maratibul amal bermula dengan islah. Kita bersyahadah, masuk Islam. Kemudian apa amalnya? Kita kena baiki diri kita, supaya kita kembali balik kepada fitrah. Macam mana yang Nabi gambarkan kita dilahirkan dengan fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap kamu dilahirkan dengan fitrah. Kembali balik kepada fitrah. Ini maratibul amal. Kemudian muncul pula satu pertanyaan. Macam mana yang dimaksud dengan islah ini? Nak islah macam mana? Nak buat macam mana? Maka islah ni dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Berapa dia jadi? Allah Akbar. Baru cerita mukadimah islah. Baik, tak apalah. Yang pertama sekali, kita nak faham bahawa islah itu sekurang-kurangnya ada 10 karakter kita kena islah. Ada 10 perkara kita kena islah. Setengah-setengahnya disebut syurut at-tawsiq, setengah-setengahnya syarat-syarat kekuatan. Setengah-setengah disebut muwassafat, kriteria-kriteria. Jadi kita kena tengok, dia ada 10. Yang pertama sekali, apa yang kita kena islah? Yang pertama sekali, dasar salimul aqidah. Kita kena sejahterakan akidah kita. Kita kena sejahterakan akidah kita. Sebelum kita melangkah kepada yang lain-lain, yang pertama sekali yang kena perbaiki, kena pertingkatkan, kita kena perdalamkan, kita kena benar-benar menghayati hidup, ialah salimul aqidah. Kita sejahterakan akidah kita, kita bersihkan akidah kita, ikatan, simpulan apa yang ada dalam hati kita, kita kena bersihkan. Yang ini nombor satu. Sebab tu saya sentiasa cuba mengajak diri saya dan diri tuan-tuan perempuan, kita tajdidkan syahadah kita. Tajdidkan syahadah kita. Kita kena tajdidkan syahadah. Kenapa? Kerana kalau kita tajdidkan syahadah ni, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tajdidkan akidah kita, memperbaharui, meningkatkan akidah kita, supaya akidah kita ini boleh terbina dengan kekuatan. Terbina dengan kekuatan. Dia bukan hanya sekadar kita kata kita yakin, saya yakin, boleh jawab exam, boleh jawab peksa. Peksa boleh jawab. Bila tanya siapa yang menjadikan alam ini, kita boleh jawab Allah. Bagikan dalil naklinya, dalil aklinya, kita boleh bagi dalil Quran, dalil hadis, kita boleh bagi dalil dalil apa ni, sains, kita boleh bagi semua. Tapi sikit pun kita tak yakin dalam hati kita. Ataupun kalau ada keyakinan, taradud, terombang-ambing, teragak-agak, berbolak-balik, kejap yakin, kejap tak yakin, kejap kuat, kejap lemah, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Ini perkara yang kita nak kena faham. Al-iman bukanlah
suatu perkara yang kita boleh kata, kan, kita boleh kata dia sebagai benda yang boleh ada, boleh tak ada. Tak. Dia kena ada sentiasa dan kena meningkat. Islah. Yang kita maksudkan sini bukannya sekadar ada akidah, tetapi meningkat. Meningkat. Ini penting ni. Islah. Islahul akidah. Kita memperbaiki akidah kita. Bukannya kita kata, oh saya dah belajar dah, saya dah tahu dah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kita akan bincang juga saat lagi ni. Kalau tak sempat hari ni, besok kita bincang bab akidah ni. Kita akan tengok poin-poinnya. Jadi bukan sekadar kita mengetahui tentang akidah. Laisal imanu bitamanni. Kata Rasulullah SAW, bukanlah iman itu dengan angan-angan. Wala bitahalli, ataupun bukan juga dengan perhiasan. Jadi iman ni bukan angan-angan, dia bukan perhiasan. Jadi satu yang perlu dipertingkatkan. Satu yang perlu dipertingkatkan. Jadi sinilah kita lihat, inilah merupakan asas pokok. Jadi sebab itulah perkara yang paling awal sekali, kita nak islahun akidah. Islahun akidah. Kita mengislahkan akidah kita, memperbaiki akidah kita, memperdalamkan akidah kita. Maka akidah ini ada 5, sebut tentang akidah ini ada 5 perkara yang kita akan bincangkan untuk tajuk pertama ni. Yang pertama sekali, akidah itu ialah bermaksud kita mengenal Allah. Yang bermaksud nombor 1, akidah itu bermaksud ataupun al-iman, benda yang kita nak yakin. Al-iman ni keyakinan. Akidah ni benda yang kita nak simpulkan dalam diri kita, yang kita nak pegang, yang kita nak jadikan sebagai prinsip hidup kita. Yang pertama sekali ialah mengenal Allah dan memahami bagaimana nak berhubung dengan Allah. Itu nombor 1. Yang pertama, ma'rifatullah, dan faham macam mana nak berhubung dengan Allah. Macam mana nak terikat dengan Allah. Ta'alluq billah. Macam mana nak mengikat diri kita dengan Allah. Ini nombor 1. Kita akan bincang, insyaAllah. Ini saya bagi demi poin-poin dulu. Jadi kita kena faham, kenal Allah. Kenal Allah ni bukan senang. Kenal Allah ni satu proses. Dan berhubung dengan Allah, terikat dengan Allah pun satu proses. Dia sentiasa meningkat. Sentiasa meningkat. Bukan kita kata, oh aku dah kenal Allah dah. 99 nama Allah aku dah hafal. Sifat Allah 20 aku dah hafal. Sifat-sifat Allah aku dah hafal. Nama Allah dah hafal. Bukan itu. Itu baru peringkat ilmu. Yang kita masukkan proses tadi. Islahul aqidah. Ataupun kita memperbaiki akidah kita, proses. Macam mana nak kenal Allah? Macam mana nak kenal Allah? Sehingga hati kita sayang ke Allah. Dan kemudian dah kenal Allah, macam mana nak berhubung dengan Allah pula? Macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah? Ini proses nombor 1. Macam mana nak sayang Allah, contohnya. Macam mana nak takut dengan Allah, contohnya. Macam mana nak letak harapan pada Allah, Ar-Raja. Macam mana nak bertawakal pada Allah. Ini benda yang kita kena hadam ni, kena hadam. Bukan kita tahu. Tahu ni kan, dia tidak ada kekuatan, tapi kena hadam, kena menghayati. Ini kita kata proses. Yang kedua dimasukkan dengan akidah juga. Yang kedua, saya ringkas, nanti kita akan urai satu-satu kemudian sebab masa tak cukup. Yang kedua ialah akidah bermaksud al-yaqin fil Islam. Yakin pada Islam. Maknanya kita kena kenal Islam. Islam ni apa? Islam ni sebagai ad-din yang syamil wal kamil. Satu agama, satu kehidupan, satu budaya yang lengkap dan menyeluruh. Maknanya yang kedua ni ialah kita mengenal Islam, yakin dengan Islam, hidup bersama Islam, dan kita faham macam mana nak berinteraksi dengan Islam. Proses interaksi dengan Islam. Apa maksud proses interaksi dengan Islam?
kita yakin dengan Islam, kita izzah, kita rasa mulia bersama Islam. Izzah, kita rasa mulia bersama Islam. Kita rasa ta'assub dengan Islam. Ta'assub boleh dengan Islam aja. Fanatik dengan Islam je. Kita rasa kita Islam lah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alai. Ta'assub dengan Islam. Nabi kata Islam paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam adalah kebenaran. Al-haq. Famaza ba'dal haq illa dhalal. Selain daripada Islam, sesat. Selain daripada Islam, sesat. Ni yakin dengan Islam. Ini adalah akidah. Ini akidah juga yang kena kita islahkan, perbaiki. Yang ketiga, yang dimaksudkan islah akidah juga, ialah kita mengenal dunia dan faham tentang hakikat dunia berbanding dengan akhirat. Yang ketiga, akidah ini bermakna kita mengenal dunia, hakikat dunia, mengenal akhirat dan hakikat akhirat. Dan kemudian kita hidup mencari akhirat. Hidup mencari akhirat. Ini sebahagian daripada akidah. Bukan kita kenal akhirat je, ada syurga, ada neraka. Bukan kita kenal akhirat, ada alam barzah, ada padang mahsyar. Bukan kita sekadar tahu dunia. Dunia menipu, dunia sekian. Tetapi kita beramal untuk akhirat. Beramal untuk akhirat adalah islah. Beramal untuk mendapatkan redha Allah, itu islah. Itulah akidah. Jadi akidah ni tak cukup saya beriman dengan hari akhirat, saya beriman dengan syurga neraka. Tak cukup. Beriman, dia mesti ada amal dia. Jadi amal kepada iman tadi itu ialah islah. Saya beriman dengan akhirat, tapi saya ambil riba. Saya beriman dengan akhirat, tapi saya berzina. Saya beriman dengan akhirat, tetapi saya melakukan perkara yang Allah benci, yang mungkar. Itu bukan islah. Itu tidak islah. Di islah ni bila beramal untuk akhirat baru di islah. Faham ini penting ni. Ramai orang tak faham ni. Tahu tapi tak faham. Kalau saya tanya dengan tuan-tuan, tahu dah ni, benda ni saya dah tahu dah, saya dah belajar sekolah agama, tapi tak faham. Kita tak faham. Kemudian yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, yang keempat ialah maksud akidah juga ialah kita mengenal tentang amal hakiki. Amal, macam mana nak beramal, amal perjuangan. Perjuangan itu sebahagian daripada akidah juga. Amal qawi, amal yang kuat berbanding dengan amal yang dhaif. Jadi kita melaksanakan amal qawi, amal kuat, meninggalkan amal dhaif, itu sebahagian daripada islah. Islahul aqidah. Apa maksud amal qawi? Kita beramal menegakkan Islam, menyelesaikan qadiyah Islam, menyelesaikan masalah Islam. Kita membina kekuatan ummah, itu banyak amal qawi. Itu sebahagian daripada islahul aqidah. Macam saya sebut tadi lah, maknanya kita mengenal, mengenalkan hakikat dunia dan akhirat, kita beramal. Itu secara umum. Yang ini secara khusus. Jadi berada di dalam taifah mansurah. Berada dalam taifah mansurah, membentuk taifah mansurah, membentuk golongan al-mahdiyin. Itu sebahagian daripada islah akidah. Islah akidah. Kenapa islah akidah? Kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Tidak akan tiada, sentiasa ada. Sentiasa ada di kalangan umat aku satu ta'ifah, satu kumpulan, satu kelompok yang akan diberikan kemenangan zahirin, yang akan diberikan kemenangan kepadanya alal haq, di atas kebenaran. Maknanya beramal bersama dengan taifah mansurah, berjamaah untuk membina kekuatan kebangkitan Islam, itu sebahagian daripada islahul aqidah. Sebahagian daripada.
Jadi kita tengok kan. Baru kita faham. Oh, rupanya. Jadi intimak fil jamaah. Penglibatan dalam jamaah untuk membina kebangkitan Islam, intimaknya, penglibatannya itu bukanlah penglibatan persatuan. NGO. Bukanlah penglibatan sebab saya ni suka seronok dengan Islam. Tapi penglibatannya akidi. Intimak akidi disebut. Penglibatan akidah. Jadi maknanya melibatkan diri dengan kelompok yang dikatakan kelompok yang memegang kebenaran tadi ialah islahul akidah. Kita nak memperbaiki akidah kita. Ini penting. Kita ramai orang tak faham ni. Awak ingat? Kita duduk persatuan je. Kita duduk pertubuhan politik je. Kita duduk pertubuhan NGO je. Persatuan je. Itu persatuan. Itu pertubuhan. Itu lain. Yang ini ialah ta'ifah mansurah. Kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, yang melibatkan diri di dalamnya sebahagian daripada penglibatan akidah. Sebab kita yakin bahawa di akhir zaman akan ada kelompok ini, dan kelompok ini tak banyak, dia bukan majoriti. Kita jangan ikut sistem yang ada pada hari ini, majoriti pasti menang, majoriti pasti benar. Bukan. Majoriti pasti menang, majoriti pasti benar. Bukan. Sebab tu apa maksud al-jamaah? Jamaah ni apa? Jamaah ni adalah mereka yang bersama sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Itu jamaah. Dalam hadis yang saya baca sebelum ni, maknanya walaupun kita minoriti, tapi kita berpegang dengan kebenaran Allah, itulah jamaah. Nanti kita akan bincang tentang jamaah ni, kita akan bincang nanti. Bila kita bincang tajuk ni, kita akan bincang. Kata Nabi, Huzaifah al-Yaman berkata, "Ya Rasulullah, semua tanya tentang kebaikan, aku nak tanya tentang keburukan." Maka Nabi kata apa dia? Maka dia pendekkan cerita. Pendekkan hadis ni panjang, nanti kita akan baca kemudian. Apa kata Nabi SAW? Akan tumbuh satu masa di mana ada dakhanun, dia kata. Islam tapi ada asap. Islam tapi nampak macam berasap. Dia banyak syubah, benda syubah, benda yang menyesatkan. Maka Nabi SAW menggambarkan, kata, macam mana saya nak merespon dengan Islam yang ada dakhanun, yang ada asap ni. Hadis ni kita bincang nanti. Maka kata Rasul apa? Kalau tak ada orang yang jamaah tadi, kata Nabi SAW kepada Huzaifah, hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam. Kalau tak ada jamaah Islam, orang semua tak ada, tinggal aku seorang je. Aku seorang, atau satu family je, atau 2-3 orang je. Kamu masuk hutan, baru masuk hutan. Baru masuk hutan. Kamu masuk sana dan hiduplah di sana. Makan akar kayu sampai kamu mati. Makan akar kayu sampai kamu mati. Makan sayur-sayur, pokok-pokok yang ada tu sampai matilah, sampai ajal datang. Bukan makan supaya kita bunuh diri, bukan. Makan sampai ajal datang. Mana jamaah? Itulah jamaah. Dia seorang-seorang dia dalam hutan, nak selamatkan akidah dia, nyawa dia. Duduk dalam hutan, makan pucuk-pucuk pohon, pucuk paku, pucuk kayu sebagainya, sampailah ajal datang. Hatta sehinggalah datang ajal, maka hazihi jamaah. Itulah jamaah. Sebab dia berpegang dengan kebenaran. Jamaah ni orang yang berpegang kebenaran, itu maksud jamaah. Dia bukan mesti majoriti. Kalau majoriti, hari ni Kristian lah jamaah. Kristian lah jamaah. Dia paling banyak sekali kita kata jamaah dia, kan? Yang mengikut sekutu Zionis, sekutu Dajjal. Dajjal jamaah lah. Sebab dia paling ramai, kan? Dia punya agama dia campur semua. Boleh campur semua agama, Dajjal ni. Jadi dia lah jamaah, al-jamaah. Bukan, jamaah bukan yang paling ramai, bukan paling majoriti jamaah. Jamaah ni yang berpegang dengan kebenaran. Yang berpegang dengan kebenaran, itu jamaah. Ini kita kena faham. Kita ingat, oh jamaah ni mesti ramai orang kat situ. Itulah jamaah, mesti majoriti. Itu demokrasi. Itu demokrasi. Nak pilih pemimpin, siapa paling ramai, dia menang. Itu demokrasi. Demokrasi pun tidak sekata patutnya apa yang ada dalam Islam. Adalah sikit-sikit je. Dasarnya tidak. Dasar tidak. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena faham akan hakikat ini.
Jadi islahul aqidah, salah satunya kita faham, kita kenal hakikat amal qawi. Amal qawi itu kita kenal. Apa dia amalan yang kuat, amalan yang dhaif. Dan amalan itu mesti dilakukan secara jama'i. Bila dilakukan secara jama'i baru jadi intimak kita sebagai intimak aqidi. Intimak penglibatan kita secara akidah. Baru betul. Ini islahul akidah. Kalau tak kita tak dapat. Kita ingat ikut arus macam ni kita boleh dapat, tak dapat. Yang terakhir, yang kelima, saya sebut kat sini sebagai kita kata nak islahul akidah. Ini ialah kita kena mengenal jahiliyah. Kita kena mengenal kerosakan. Kita kena mengenal pakatan jahat. Kita kena mengenal syaitan dan dajjal. Sebab tu Nabi SAW menceritakan tentang syaitan dan dajjal. Nabi ceritakan tentang pakatan jahat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang. Allah sebut mereka merancang pakatan jahat. Allah pun merancang juga pakatan jahat nak hancurkan mereka. Jadi maknanya salah satu perkara yang melibatkan akidah juga ialah apabila kita memahami pakatan jahat antara bangsa, pakatan jahat Dajjal dan Iblis, dalam rangka untuk kita benar-benar membersihkan akidah kita. Kalau tidak, kita akan berlaku syirik. Syirik ni apa? Syirik ni bukan hanya sekadar kita menyembah berhala. Menjadi kafir menyembah berhala, itu bukan syirik. Itu kafir. Syirik ni maknanya kita mempersekutukan Allah. Ada sesuatu yang kita samakan dengan Allah. Ada sesuatu yang kita letak tinggi sama dengan Allah. Itu syirik. Dan ini musuh Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawata lilladzina amanu. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang beriman al-yahud, Zionis, wallazina asyraku, dan orang yang mensyirikkan Allah. Siapa yang mensyirikkan Allah? Yang menyamaratakan agama, itu syirikkan Allah. Agama semua sama, itu syirik. Bila kita kata agama sama, itu dah syirik. Sebab Allah kata agama hanya satu je. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah satu, al-Islam. Tiba-tiba kata agama sama, syirik. Kita dah lawan Allah dah. Ada sesuatu, ada seseorang, ada sekelompok manusia yang menyatakan agama sama, tiba-tiba kita kata agama sama, maka pada kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata agama tak sama. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa yang mengambil agama yang lain daripada Islam sebagai agamanya, sebagai hidupnya, sebagai budayanya, falan yuqbala min, maka Allah sekali-kali tak akan terima. Allah kata Allah tak terima. Tiba-tiba kita kata kena terima. Ini peace. Ini untuk keamanan. Ini untuk kesatuan sejagat. Ini untuk toleransi. Maka ketika itu kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memahami, mengenal syirik, mengenal jahiliyah, sebahagian daripada islahul aqidah, sebahagian daripada memperbaiki, membersih, mengislahkan akidah. Yang ini kita kena ada. Ini amal yang pertama, maratibul amal yang pertama. Yang nombor 5. Ada lagi amal lain lagi. Kita bincang besok. Tapi ini amal nombor 1 ni pun besok kita sambung insya-Allah. Besok hari apa? Besok hari Sabtu. Kalau ada kesempatan saya nak buat juga. Kalau besok kalau ada kesempatan saya nak buat juga jadi tuan-tuan dengarlah. Mungkin kuliah duha awal pagi sikit. Kalau saya tak ke mana-mana lah. Kalau saya tak travelling. Kalau tidak, mungkin kita sambung hari Isnin insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan mata Allah, sebar-sebarkan kuliah ni. Yang hari ni kita bincang tajuk yang penting. Macam mana kita nak bersikap teguh di akhir zaman bersama kebenaran Allah. Jadi amal tu bukan hanya sekadar amal kita sembahyang puasa. Tapi sembahyang yang mengislahkan diri kita, puasa yang mengislahkan diri kita, kan, akidah yang
diislahkan, mengislahkan diri kita, akidah yang mengislahkan diri kita. Jadi ini yang kita sebut bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bermula Islam dekat dan dagang ganjil asing, kemudian Islam berkembang, kemudian Islam akan kembali dagang dan ganjil dan asing sekali-kali kedua. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing, yang ganjil tadi. Tak ramai, sikit. Maka sahabat tanya, waman ghuraba ya Rasulullah, siapa dia mereka ni yang ghuraba ni, yang asing ganjil ni, yang dagang ini, yang sikit ini, yang minoriti ni? Alladzina yaslihun, mereka adalah orang yang mengislah diri dia. Iza fasadan nas, ketika mana manusia lain rosak. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi kepahaman kepada kita. Saya seronok sungguh pagi ni dapat sampaikan tajuk ni. Tajuk ni tak habis lagi ni. Ni baru mukadimah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Sambung besok. Selagi boleh kita sambung. Tolong sampaikan kepada anak-anak. Tolong sampaikan kepada isteri kita, suami kita. Tolong sampaikan kepada keluarga kita. Dengan hikmah. Bil hikmah. Mudah-mudahan Allah mengganjarkan kita semua. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bitta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم يا الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan tolong forwardkan. Kalau tak boleh forwardkan,
panjangkan nama, taut nama tu ke. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunikan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, InsyaAllah, untuk kita hidup teguh di atas jalan Taifah Mansurah, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.